Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama sebentar tadi kita menunaikan solat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah melakukan ibadat solat secara berjamaah. Bayangkan kalau sekiranya setiap waktu solat kita ni macam solat Jumaat yang berlaku pada minggu lepas. Berebut-rebut nak mengejar 40 orang. Bayangkan kalau setiap waktu masing-masing berebut untuk mengejar kelebihan tersebut, alangkah indahnya. Ya. Dan mudah-mudahan inilah hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sesuatu ujian yang Allah timpakan, di sana pastinya ada hikmah, ada kelebihan di atas sesuatu ujian yang Allah uji kita ini. Dan alhamdulillah minggu ni dia balik hasil. Tak ada nak kecoh-kecoh dah. Harap-harapnya tak kecoh. Minggu lepas di Lekir sampai terpaksa buat laporan polis. Ya, seorang jemaah merempuh halangan yang tidak membenarkan masuk, bergalu perbalahan di antara pengurusi masjid dengan jemaah, terpaksa buat laporan polis pula. Ini yang berlaku, ya. Ya, masing-masing semua tu ada hikmah di sebaliknya. Mudah kita melihat perkara itu dari sudut yang positifnya. Kalau kita ambil daripada sudut yang negatifnya, mungkin dia ada tanggapan-tanggapan yang lain, tapi kita mengambil daripada sudut yang positifnya. Inilah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Samping itu kita juga merakamkan sesyukur kita di atas kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang terlalu banyak Allah kurniakan kepada kita, sehingga kan janganlah kita menjadi sebagaimana yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang dibacakan oleh imam sebentar tadi. Allah menyatakan sebanyak lebih kurang 31 kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menyatakan, maka nikmat mana satukah yang kamu nak kufurkan? Maknanya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni terlampau banyak, dan nikmat yang paling besar ya Allah kurniakan kepada kita tak lain tak bukan ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ini nikmat yang terlalu besar yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita nak kenalah jaga sungguh-sungguh nikmat ini. Jangan sesekali kita abaikan, jangan sesekali kita rosakkan dengan perkara yang boleh membatalkan dan merosakkan iman dan juga Islam yang ada kepada kita ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang hormati sekalian, di dalam satu bab yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyaful Qulub, penawar bagi jiwa, Imam Ghazali menulis tentang satu bab yang dinamakan keutamaan takut dari dosa.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surah An-Nur ayat 63, yang bermaksud, sebab itu hendaklah takut orang-orang yang melanggar perintahnya, bahawa mereka akan ditimpa fitnah, yakni cubaan, atau akan ditimpa siksa yang pedih. Diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang hendak meninggal. Bagi dia bertanya, "Bagaimana keadaan engkau sekarang?" Pemuda tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah dan aku takut akan dosaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila dalam hati seseorang telah berkumpul dua hal tersebut, apa dia dua hal tersebut? Iaitu berharap kepada Allah dan takut kepada dosa, tentu Allah akan memberi apa yang diinginkannya dan menghindarkan dari apa yang ditakutinya. Apabila berkumpul dua perkara tersebut, apa dia? Perkara yang mana harap kepada Allah dan yang keduanya takut akan dosanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa itulah yang akan diperolehinya. Mari sama-sama kita muhasabah, kita lihat diri kita masing-masing berhubung dengan perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apakah berkumpul akan dua perkara tersebut di dalam hati kita? Yakni senantiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala di dalam apa juga yang kita lakukan, dan di dalam waktu yang sama kita melihat akan dosa-dosa yang kita lakukan, yang mana kita tidak terhindar, kita tidak kurang daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan maksum, kita tidak terhindar daripada dosa. Namun begitu, kita hendaklah senantiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Senantiasa raja', kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad ini tak lain dan tidak bukan ialah peluang untuk senantiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah dilakukan. Kalau nak dibandingkan dengan umat-umat yang selain daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dilakukan dosa maka dibalas. Sedangkan umat Muhammad ini ada diberi ruang peluang yang begitu luas untuk senantiasa memohon keampunan, taubat, beristighfar dan sebagainya. Memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang dilakukan. Mana peluang dan ruang ini senantiasa terbuka. Cuma yang menjadi masalah yang kadang-kadangnya kita terlupa, terlalai untuk mengambil peluang. Sedangkan kalau kiranya peluang dunia ini jangan ada pantang sedikit peluang, maka direbut sebaiknya. Tetapi peluang yang Allah beri ini lebih besar daripada peluang dunia yang ada. Peluang yang ada di dunia ni sempit, sedikit saja. Daripada banyak projek, orang yang dapatnya 1-2 saja. Itu peluang dunia. Kerana buka tender, satu projek beratus orang masuk tender. Itu belum lagi under table, upper table lagi. Yang dapatnya sedikit. Tapi peluang Allah Subhanahu wa taala terbuka luas. Sama ada kita nak rebut ataupun tidak peluang yang Allah berikan tersebut. Jadi inilah keadaan yang berlaku kepada seorang pemuda yang dalam keadaan nak meninggal dunia. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda tersebut, bagaimana keadaan kamu sekarang? Maka dijawab oleh pemuda tersebut ialah, wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah
dan takut akan dosaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila di dalam hati seseorang telah berkumpul dua hal ini, tentu Allah akan memberikan apa yang diinginkannya dan menghindarkan dari apa yang ditakutinya. Dalam satu riwayat berhubung dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah kamu semua mendengar apa yang aku dengar? Bahawa tidak ada tempat 4 jari sahaja di langit, melainkan di satu ada malaikat yang sujud, berdiri, rokok kepada Allah. Dan jika kamu tahu apa yang aku tahu, tentulah akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan tentunya kamu akan pergi atau naik ke gunung bertiarap kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takut akan pemukulnya dan kedahsyatan siksanya. Di dalam satu riwayat yang lain, kamu tidak mengerti apakah akan selamat ataupun tidak. Ini keadaan yang Rasulullah berikan petunjuk akan ketakutan, kegelisahan manusia apabila sekiranya mereka tahu akan seksa Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengetahui akan seksa Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan di sini bahawa pastinya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bagaimana seksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melanggar akan perintahnya, sudah pastinya mereka akan banyak menangis daripada ketawa. Tetapi apa yang berlaku disebabkan kita tidak mengambil hal perkara tersebut, maka menyebabkan kita banyak tertawa daripada banyak menangis, yakni menyesali akan apa perkara dosa yang kita lakukan. Bakar bin Abdullah Al-Mazni berkata, sesiapa yang melakukan kesalahan dengan tertawa, ia akan masuk neraka dengan menangis. Sesiapa yang melakukan kesalahan tetapi tertawa dengan kesalahan yang dilakukan, maka dia akan masuk neraka dengan keadaan menangis. Ini keadaan kalau sekiranya ini muhasabah kepada diri kita, yang mana hari ini kita melihat bahawa orang melakukan kesalahan ini bergembira dengan melakukan kesalahan, sedangkan apabila dia tahu nanti bahawa dia akan menangis di hari pembalasannya nanti, dia gembira, dia suka dengan melakukan dosa, suka melakukan maksiat dan bergembira dengan melakukan maksiat, malah menunjuk-nunjuk akan maksiat yang dilakukan. Ini manusia yang ada di hari ini. Apabila dia jauh, apabila tidak ada rasa takut dengan dosa yang dilaku, berbangga dengan maksiat yang dilaku, berbangga dengan dosa yang dilakukan. Aku sekian-sekian, suka berbangga dengan dosa. Sedangkan apabila dia tahu sekiranya bagaimana balasannya kelak nanti, dia akan menangis di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kita minta lindung daripada sifat-sifat yang sebegini ada di dalam diri kita. Sebab itu dalam hadis-hadis sahih banyak mengatakan tentang peringatan tentang apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Peringatan di sini sebagaimana risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi
Ditugaskan untuk apa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Tugas Nabi ke dunia ini memberi peringatan. Beri peringatan tentang apa? Tentang syurga dan neraka. Peringatan tentang apa? Dosa dan pahala. Peringatan tentang apa? Do and don'ts, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini Nabi datang ke dunia membawa risalah ini. Sebab itu apabila orang yang membawa risalah do and don'ts ini, apa yang boleh dan tak boleh, pastinya akan menerima tentangan. Ini sirah menunjukkan bahawa apabila Nabi kalau sekiranya membawa risalah tidak ada bertentangan, maka Nabi tidak akan ditentang. Sebab itu dia datangnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kebaikan dalam waktu yang sama mencegah kemungkaran. Kalau mengajak kebaikan sahaja, mengajar sahaja, mengajak kepada kebaikan sahaja, pastinya Nabi tidak akan ditentang. Tetapi apabila datang dua perkara ini, mengajak kepada kebaikan dalam waktu yang sama mencegah kemungkaran, mencegah apa benda yang salah, maka Nabi menerima tentangan. Dan sirah menunjukkan bahawa penentangan yang paling hampir ialah daripada siapa dia? Daripada kaum kerabat sendiri. Nabi siapa yang menentang? Para rasul yang terdahulu juga begitu keadaan sirahnya. Yang menentang terdiri daripada kaum kerabat sendiri. Sebab itu Allah beri peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Nak mengajak kepada kebaikan, benda-benda yang baik ini biasanya datang daripada orang yang terhampir. Kalau dalam keluarga minta lindung, kita yang nak buat kerja, buat benda kebaikan, kadang-kadang datang daripada keluarga. Isteri yang menghalang isteri, menghalang suami. Kadang-kadang suami menghalang isteri di dalam perkara-perkara kebaikan. Baik itu diperingat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini, bahawa beri peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Peringatan tentang apa? Apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab ini ialah tentang dosa itu sendiri. Peringatan tentang dosa-dosa. Kerana dosa ini kelaknya nanti kamu akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat yang lain berdiri lalu bersabda, wahai kaum Quraisy, belilah dirimu dari Allah, tidak sesuatu pun kamu lebih kaya daripada Allah. Wahai Bani Abdul Manaf, tidak sesuatu pun yang lebih kaya daripada Allah. Wahai Abbas, paman Rasulullah, tidak sesuatu pun yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah daripada Allah, sesungguh itu Allah Maha Kaya. Mana permohonan, apa juga permintaan kita ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita banyak memohon kepada manusia, sedangkan yang menjadikan manusia, yang menurunkan segala-galanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terlupa bahawa yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik juga ialah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sekiranya Allah nak tarik rezeki kita, bila-bila masa boleh berlaku. Bila-bila masa. Sekaya-kaya manusia, kalau sekiranya Allah menarik rezeki daripada orang yang kaya tersebut, dia boleh jatuh pada bila-bila masa. Sebab itu dia beri peringatan. Orang yang kaya, orang yang senang dan sebagainya, kena senantiasa melihat kepada kesusahan, kerana itu adalah satu muhasabah kepada itu. Ada saya ceritakan dulu bagaimana kisah seorang pemuda yang apabila ini sifat istidraj. Allah beri untuk apa? Untuk peringatan. Seorang pemuda ni ilmunya boleh tahan, kemudian dia pakar dalam menyediakan working paper, projek dan sebagainya.
Setiap kali submit berjaya, setiap kali submit berjaya. Submit banyak kali, bukan orang jauh, dekat yang orang kamu bahagia. Memang pakar. Apa juga permohonan buat projek, submit paperwork, berjaya, dapat tender dan sebagainya. Sehingga menyebabkan akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tanya, dia menunjukkan dia kehebatan dia. Dalam setahun dua yang lalu jumpa dengan abangnya, abang minta nasihat, tolong nasihat adik. Apa masalah? Adik ni dulu pergian-pergian. Hari ni tak dapat apa dah, submit apa pun semua tak dapat. Itu yang saya katakan dulu, sehingga dia nak ambil keputusan nak bunuh diri. Ni sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap itu, apabila dia uji oleh Allah Subhanahu wa taala, projek tak dapat dan sebagainya, dia mengeluh. Suami isteri pun nak diceraikan dan sebagainya. Kita beri nasihat apa dia? Kembali kepada Allah Subhanahu. Dia lupa Allah nak tarik benda tu dalam sekelip mata. Sebab itu yang memberilah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pegangan yang mesti kita pegang sungguh-sungguh, bahawa Allah nak tarik pada bila-bila masa. Allah nak beri kekuasaan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Ini peringatan juga. Kalau Allah nak beri kepada kamu kerajaan, Allah boleh beri dan Allah boleh tarik pada bila-bila masa. Ini semua peringatan kepada kita tentang kita melihat apa yang Allah lakukan kepada kita. Kesenangan yang kita hadapi sebelum ini mudah dan sebagainya, Allah tarik keadaan tersebut. Jadi yang sebagaimana yang kita, kehebatan manusia tidak dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah campakkan virus saja kecil. Virus corona ni siapa pun tak nampak. Kalau nampak, pakat lari belaka. Ni tak. Hari ni kes dia kita tengok berapa. Dah tak main ratus-ratus, tak main puluh-puluh dah, main ribu je. Dalam sebulan ni ribu saja. Kalau hari ni kita dengar 900, kecilnya. Semalam 1200, 1100. Ni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak jadikan Allah campak di mana-mana pun. Di mana-mana, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Ini dia. Kalau sekiranya kita tidak mahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah tentang apa yang berlaku ni, tak tahulah apa yang kita nak tunggu bala daripada Allah Subhanahu wa taala yang macam mana lagi. Nak turun ataupun nak tunggu sampai berlakunya hari kiamat, terbitnya matahari di sebelah barat. Inilah yang sesuatu yang sepatutnya menjadi muhasabah kepada kita tentang apa yang Allah lakukan, Allah berikan peringatan kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lalui ini, orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Kelantan saya difahamkan semalam dah keluar arahan dah buat baca Yasin 40 hari berturut-turut. Mulai hari ini minta seluruh masjid di Kelantan diarahkan untuk baca Yasin. Kita tak tahu di Perak macam mana. Tapi kok mana pun ialah kembali kepada Allah, mengarah kepada Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita meletakkan semuanya kepada manusia, selagi tak jumpa vaksin dan sebagainya, kita menjadi dia kena kembali. Kok mana pun ingat bahawa apa yang berlaku ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena senantiasa apa juga yang berlaku, peringatan daripada Allah Subhanahu. Allah nak tegur kita dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa-dosa yang dilakukan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, wahai Rasulullah, satu ketika ini tentang orang yang dinyatakan bahawa dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan, yakni sedekah, zakat dan sebagainya, sedang hati mereka itu takut kerana mereka akan kembali kepada Tuhannya. Apa juga yang dikeluarkan, yang kita infakkan sedekah dan sebagainya, untuk apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah beri ini ada haknya. Harta yang Allah kurniakan ini ada haknya. Hak dia di antaranya hak mereka-mereka yang umpamanya zakat, ada haknya. Orang yang mengeluarkan perintah ini
kalau sekiranya hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia. Harta kita ini, ingat bahawa Allah beri harta kepada kita ini, ada hak kepada harta tersebut. Sebab itu datangnya hukum apa? Hukum zakat. Orang yang tak mengeluarkan zakat ini, orang yang telah mencabuli hak orang yang sebenar. Sebab itu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kumpulan dinamakan kumpulan Riddah, sekumpulan umat Islam yang enggan membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan ini. Itu yang dinamakan kumpulan Riddah. Hanya engkar kepada hukum zakat saja, dia tak nak keluarkan zakat. Kumpulan ini dia kata bahawa dia keluar zakat zaman Rasulullah saja. Zaman selepas Rasulullah dia tak nak keluarkan zakat lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan ini, golongan Riddah ini. Kenapa? Kerana mereka mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hukum-hukum Allah ini jangan sesekali kita engkar. Jangan kita engkar, jangan kita langgar akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab ianya memberi kesan kepada diri kita. Ya. Ini di antara perkara-perkara yang disebutkan di dalam perkara ini oleh Imam Al-Ghazali, khususnya tentang apa yang dinyatakan tadi tentang takut kepada dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ia memberi peringatan. Sebagaimana saya nyatakan tadi bahawa dosa ni kita tidak lepas daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang sifat kita ini lalai. Sifat insan ini sifat mudah lupa, kadang-kadang kita terlupa akan diri kita ini, maka ruang dan peluang yang diberikan kepada kita ialah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan ini, ya. Jadi saya cukuplah untuk begini, peringatan kepada diri saya sendiri, peringatan buat semua tentang kita senantiasa mengenang, kita senantiasa apabila kita duduk seorang diri, kita berada di sajadah kita, selepas menunaikan solat dan sebagainya, kita senantiasa muhasabah, renung diri, merenung diri kita sendiri, bagaimana kedudukan kita, apakah bekalan yang akan kita bawa, kematian yang datang pada bila-bila masa, siapa yang boleh memastikan bila kita akan mati dan sebagainya. Ini peringatan-peringatan. Sebab itu Nabi sebut orang yang bijaksana itu al-kayyisu, kata Nabi, ialah orang yang senantiasa ingat akan mati. Ya, ini orang yang bijaksana, orang yang senantiasa ingat akan kematian. Hari ini kita melihat kematian berlaku secara mengejut, tiba-tiba berlaku. Sebab itu saya selalu peringatkan semasa bertalqin, saya akan peringatkan bahawa hari ini kita menghantar satu jenazah. Hari ini kita mengiringi satu jenazah. Kelaknya nanti kita pula akan dihantarkan ke sini. Sebab itu selepas kita menunaikan solat jenazah selalu diperingatkan, apa kita doakan kepada jenazah ini, apa kita kata? Baik. Sebab apa? Sebabnya nanti apabila kita berada sekujur, jasad kita terkujur, disembahyangkan, orang pula akan mendoakan kebaikan kepada kita. Bayangkan kalau sekiranya kita tak nyatakan kebaikan masa itu, kita bimbang nanti waktu kematian kita nanti orang tak sebut kita kebaikan kita. Sebab itu kita senantiasa ingat apa kita katakan kepada jenazah ni baik. Sebabnya apa? Kita nak mohon doa, nanti kita juga memohon doa daripada orang lain tentang diri kita. Jadi muhasabah, kematian ini satu muhasabah kepada kita. Tiba-tiba saja berlaku kematian, tidak semestinya kita sakit mati. Kadang-kadang orang yang terlantar tak mati lagi, orang yang tak terlantar pun mati. Jadi peringatan kepada kita. Sebab itu ruang dan peluang untuk kita senantiasa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan ini. Maka kita rebutlah semasa kita masih hidup ini, ya. Dan apabila kita dah mati, habislah. Apabila mati anak Adam, maka terputus segala amalan illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa dia 3 perkara tu, insya-Allah masing-masing memahami
akan perkara-perkara yang menyebabkan tidak terputus apabila matinya ada Adam terputus 3 perkara ini, kecuali 3 perkara ini, maka kita kena rebutlah 3 perkara yang Allah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semasa kita hidup ini. Apa dia? Sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Semua ni dilakukan semasa kita hidup. Semasa kita dah mati tak ada dah. Nak bersedekah tak ada dah. Nak ilmu yang bermanfaat tak ada dah apabila kita mati. Yang memberi manfaat ini 3 perkara ini. Mudah-mudahan ianya memberikan sesuatu peringatan buat kita yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan daripada saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah